Kita boleh tak agak-agak kata kelas semaya-semaya saudara ahli neraka, ahli lari kita. Sebab apa? Kita tidak tahu, kita tidak percaya dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita semayang niat dan masuk syurga. Saya bergerak ngaji faksu ni tinggi sangat. Pergi ngaji Pak Mudah, saudara. Pak Mudah mana? Cerita minyak dan cerita air bersama. Ngaji sini lagi pula cerita dia. Bagaimana nak meningkatkan kita punya tauhid kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kita punya makam kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mengaji, kalau kita betul ya, tak nampak mengaji lah. Saudara makin belajar makin salah, makin belajar makin salah, makin belajar makin bodoh, makin belajar makin bodoh. Tu saya kata. Bila awak nak sudi, berhenti belajar. Berhenti terus salib. Buat apa betul lah kau. Tapi kalau mari belajar, kau banyak, kalau lama kau salah. Kalau lama kau salah. Nama belajar. Ini pun sama. Kalau kita dapat duduk di kategori kita beribadat kerana Allah, kenapa pula kita sekiranya Allah tukar tajuk? Kita tak faham. Katanya kerana Allah. Misal kata kita masuk ni kerana sayang kepada suami. Tak kira suami marah pun tak apa. Sebab apa? Sayang kepada suami. Nak makan tak makan pun tak apa. Saya masak. Abang nak makan atau tak makan pun tak apa. Tugas saya masak sebaik mungkin. Kalau abang tak makan, tak apa, simpan, tak makan. Besok masak lagi, abang tak makan, tak nak makan, tak apa, saya makan. Besok abang tak nak makan, tak apa, saya makan. Satu hari abang mungkin suami kita makan kan. Abang makan, alhamdulillah. Simpan, besok makan pula, alhamdulillah. Tak makan pun tak apa, saya makan. Tapi kalau kita masak kerana nak suruh suami suka, bang, makan, bang, tak nak makan. Bang, kalau tak suka saya pergi makan, cari nilai. Pergi. Biar tak makan, saya tak apa. Tak makan. Gaduh lah. Tapi kalau benar-benar makan, tak apa. Tak makan, tak apa. Boleh tak agak-agak gitu? Tanduknya sebab kita niat bukan kerana nak suruh sayang kat suami, kerana nak suruh suami sayang kat kita. Begitu juga kita. Kita bukan niat kerana Allah, tapi nak suruh Allah bayar pada kita. Kita tuntut biar Allah bayar pada kita. Kita paksa Tuhan supaya bagi kita kesenangan, kemewahan. Itu lemahnya kita. Tapi kalau kita percaya duduk di kategori ya Tuhanku, aku tidak berupaya nak melakukan ibadat sebaik mungkin, itu saja yang aku mampu. Jadi terimalah aku sebagai hamba-Mu. Bila Tuhan terima kita sebagai hamba, sedikit pun tak apa. Janji dia sudah terima, sikit pun tak apa. Tapi bila Tuhan tak terima, buat banyak pun tak guna. Itu dia kedudukan kita ya. Kerana mustahil habis tu. Menafikan sebab yang tersebut itu, maknanya bukan kerana kita doa tu merubah kita punya nasib. Tidak. Banyak orang yang tak puas hati dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang yang terjemah Allah tidak mengubah nasib kamu, melainkan kamu mengubah nasib kamu sendiri. Sejak bila kita jadi Allah boleh ubah nasib kita? Kita boleh berusaha saja, beribadat, berikhtiar saja. Nasib tidak boleh diubah oleh siapa-siapa. Even Nabi SAW pun tak boleh ubah nasib orang lain. Bapa saudara dia sendiri tidak peluk agama Islam. Tapi buat apa? Turun ayat. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, mu tidak boleh beri petunjuk siapa yang kamu mahu. Aku yang akan beri petunjuk siapa yang aku suka. Itu nama qada, itu namanya nasib. Itu namanya nasib, keputusan Allah. Nasib ni bermakna keputusan Allah yang berlaku di azali. Itu nasib. Dalam ilmu tauhid dia main qada dan qadar. Tidak boleh berubah. Yang kita buat hari ni bukan berubah nasib, melakukan usaha yang diperintahkan oleh Allah. Kena kerja, kena ibadat, kena usaha, kena minta. Tu yang kita buat tu, melakukan tugas kita. Bukan nak suruh berubah nasib. Kerana kewajipan. Semayang, kena semayang. Balasan apa pun kena semayang. Bila sampai bulan puasa, kena puasa. Masuk syurga kau, masuk neraka kau, kena puasa. Tetapi masuk syurga tu janji Allah. Begitu, bukan sebab untuk masuk syurga. Hari ni kita jarang ibadat nak suruh Allah redha ataupun kerana Allah. Kebanyakannya nak mengelakkan daripada api neraka. Jadi pengajian kita ni nak bawa kepada suci ibadat kita. Aku beribadat kerana-Mu semata-mata. Sebab tu saya cerita dulu satu kisah cerita Rabi'atul Adawiyah. Apabila bertekak dengan Ibrahim bin Adham, apa kata dia? Aku beribadat kerana Allah, kata dia.
sekiranya masuk neraka pun tak apa, janji Allah redha. Boleh kalau kita cakap macam tu? Saudara, bila Allah redha, neraka mana nak terima kita? Janji Allah redha itulah memadamkan api neraka. Api neraka, redha itulah menutupkan semua pintu neraka. Dan redha itulah menyebabkan semua pintu surga terbuka. Jadi aku beribadat kerana nak suruh Allah redha. Takkan bila Allah redha nak campur hamba-Nya yang dikasih dalam neraka. Tapi kita tak berani. Mesti kita cakap, aku beribadat ni kerana nak masuk surga. Neraka tak mahu aku. Cuba kita berani tukar. Aku beribadat kerana cinta kepada Allah. Allah nak letak kat mana-mana pun tak apa. Boleh kita kata. Nabi SAW, saudara, apabila dipukul oleh kaum-kaumnya di balik di Taif, dia menyandar di satu pokok. Sakit kaki dia, berdarah-darah dengan pukulan ini. Ya Tuhanku, kata dia, sakitnya aku, azabnya kaumku pukul aku, menderitanya aku, lemahnya badanku, seksanya jiwaku. Aku dipukul oleh kaum-kaumku sendiri. Tapi dia kata apa? Ya Tuhanku, tapi kalau sekiranya mu redha aku lagi ni, alik aku tak ada masalah apa. Biarlah kalau aku sakit tu tak apa, kena pukul pun tak apa. Kalau mu redha lagi ni, aku tak masalah apa-apa. Boleh kalau kita lagi. Mana Nabi suka kena pukul kalau Tuhan redha. Nabi Ibrahim AS berada di atas ketika sebelum jatuh dalam api Namrud. Apa kata Jibril AS? Dia bawa dengan mereka pembaling gunung. Wahai Ibrahim, kalau setuju aku nak buang semua api ke laut. Nabi Ibrahim tanya, wahai Jibril, kata dia, apakah ini perintah Allah ataupun mu sendiri? Malaikat Jibril kata, ini aku sendiri, aku boleh minta pada Allah kalau menuk. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sekiranya bukan perintah Allah, tak payah. Dia jatuh di api, tak apa. Dia nak aku masuk di api, dia masuk di api, tak apa. Aku redha. Jadi bila dia cakap macam tu, masuk di api, kan? Bila masuk di api, sebab Tuhan dia redha dengan keputusan Tuhan. Qulna ya naru kuni badan wa salaman alai Ibrahim. Hei api, mu pernah sejuk kepada hamba-Ku, aku kasih kepada Ibrahim. Api bertukar menjadi air condition, duduk atas kursi bersama buah-buah dalamnya. Dia beratas Namrud tengok. Dia tengok Nabi Ibrahim AS. Ibrahim kuat sungguh sehim, kata dia. Bila api steady lagi. Kita berani kalau kita. Tengok Nabi Ibrahim. Nabi Yunus AS, ketika mana dia nak dicampur oleh kaumnya ke dalam laut disebabkan kesalahan dia, diberitakan seorang rahib mengatakan Tuhan bersalah, dan dia bertahu dia melari dari kaum dia. Dia kata apa? Biarlah, tak apalah, biar saya yang dihukum. Saya redha. Kalau inilah hukuman Tuhan, saya redha. Maka bila dicampur ke dalam air, ikan tu ambil dia makan. Tetapi oleh sebab dia kata, kalau mu redha ya Tuhanku, kalau mu nak aku masuk dalam perut ikan, tak apa aku masuk. Kalau itulah hukumannya, aku tak apa masuk dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu pun dah berzikir. Ya Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ni yang zalimnya. La ilaha illa anta subhanaka inni. Semua orang yang pergi Sungai Durian kena ambil zikir ini. Itu saya dah buat sekali. Pergi ambil sendiri dengan suara syekh dia, dan amalkan sendiri-sendiri. Minimumnya 3. Jangan tinggal seumur hidup. Sebab ini adalah amalan guru kita. Sekarang sampai pergi ke sana masih dibuat sampai sekarang untuk menyambung kita punya line kepada guru kita. Itu amalan dia. Ini di antara nombor 1 sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah masuk dah perut ikan tadi. Ya Tuhanku, aku dah kena hukum yang mu maha suci. Aku zalim pada diriku sendiri. Ya Tuhanku, suara apa sayup-sayup di dasar laut sana, hamba-Mu yang sedang minta tolong. Apa jawab Tuhan? Aku tahu. Nabi Yunus berdoa lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Tuhanku, suara itu makin mendayu-dayu. Aku tahu. Aku nak dengar suara dia. Sebab tu saudara, zikir banyak. Zikir ni kena ulang supaya Tuhan nak dengar suara kita. Tuhan nak dengar suara kita tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.